korang semua tahu bahawa iPhone 14 Pro Max ni dah pun masuk usia 2 tahun sekarang ni, dan aku memang gunakan daripada first launch sampailah sekarang ni. Basically 14 Pro Max ni dah full aku travel banyak negara sejak tahun 2022 lagi, dan memang aku lenjan kau smartphone ni sebagai main daily driver phone aku. Now lepas 2 tahun, adakah iPhone 14 Pro Max ni masih okay? Sebab aku nak share everything yang korang semua perlu tahu mengenai iPhone 14 Pro Max pada tahun 2024 ataupun pada tahun hadapan. Sebab aku rasa ini boleh menjadi alternatif terbaik untuk korang semua nak beli iPhone ataupun nak beli daripada iPhone lama korang, okay? Let's talk about it. First, kalau kita flashback baliklah masa awal Apple perkenalkan 14 Pro Max ni, dan ramai dah gunakan masa first week ataupun first 2 weeks. Aku antara pengguna terawal juga sebab aku beli kat Singapura masa tu. Aku ingat lagi waktu tu memang ramai jugalah yang kongsikan ada masalah dekat dia punya bahagian kamera dan juga video, which is untuk kamera dia macam susah sikit nak fokus, dan video ada isu shaky yang tiba-tiba jadi. So isu ni memang ramai yang kongsikan dekat social media. Even untuk unit aku yang aku gunakan sekarang ni pun hadapi isu yang hampir sama juga. Susah nak fokus dan juga video dia ada shaky sikit. But luckily bila Apple dah release software update pada 14 Pro Max, memang diorang dah fix lah isu yang dibangkitkan oleh pengguna pasal dia punya video ataupun kamera, dan lepas sebulan rasanya dah tak ada apa-apa isu dah untuk 14 Pro Max. Dan aku boleh katakan yang 14 Pro Max ni antara iPhone yang paling kurang lah di isu yang kita dengar macam iPhone 13 Pro Max, isu dekat dia punya green screen, ataupun macam 15 Pro Max dulu ada isu overheat dan sebagainya. So boleh katakan yang iPhone 14 Pro Max dalam masa 2 tahun ni dah memang well optimized untuk dia punya software ataupun hardware untuk korang nak dapatkan sekarang ni dekat pasaran Malaysia. Korang perasan tak yang Apple ni memang dia punya taktik suka gunakan benda yang sama dalam masa yang lama. So ini mungkin ada taktik Apple sendiri untuk menampakkan bahawa ini adalah produk Apple. Misalnya macam rekaan pada 14 Pro Max. So rekaan macam ni actually diorang dah gunakan sejak daripada iPhone 11 series sampailah iPhone 16 series. So ini generasi yang keempat dengan rekaan yang sama, dan sampai iPhone 16 Pro Max pun masih dengan rekaan yang sama dari segi dia punya body shape yang boxy, flat design, dan juga kedudukan kamera bobau macam ni masih sama. So dia just ada sikit saja kelainan kalau bandingkan dengan iPhone yang terbaru sekarang ni lah. So aku rasa kelainan yang paling drastik sekali adalah first untuk dia punya alert slider. Kalau tengok semua latest iPhone dah gunakan action button, bukan lagi alert slider, dan satu lagi adalah dia punya material body. So 14 Pro Max masih dengan stainless steel, dan ini adalah iPhone Pro terakhir yang gunakan body stainless steel. After that semuanya model Pro gunakan body titanium macam 15 Pro ataupun 16 Pro. But still aku rasa yang body pada iPhone 14 Pro Max ni masih sedap nak pegang. Cuma dia punya berat tu kalau nak bandingkan dengan yang 15 Pro Max, yang ni dia berat sikit sebab gunakan stainless steel. Even aku rasa looks dia pun masih relevan lagi sebenarnya kalau kita nak bandingkan dengan latest iPhone, sebab dia punya looks tu memang very similar je macam latest iPhone. So that's why kalau korang gunakan casing pada 14 Pro Max, tak nampak pun ini macam iPhone yang lama. Dia just nampak macam common iPhone punya design, sebab sama kan design dia, macam kedudukan kamera apa semua kan. So yes, aku rasa relevan lagi rekaan pada 14 Pro Max ni. Sejujurnya aku memang suka dengan warna deep purple pada 14 Pro Max sebab dia nampak unik dan juga nampak lebih premium. Rasanya ini adalah model Pro terakhir yang Apple perkenalkan dengan warna lain sikit dari typical basic color sekarang ni. Sebab kalau kita tengok pada 15 Pro ataupun 16 Pro, color dia macam agak bosan sikit kan. Dia tak macam color Pro model sebelum ni, ada warna biru lah, ada warna hijau, ada warna purple. Tapi sekarang ni color dia macam common. Aku rasa mungkin disebabkan oleh titanium body tu sendiri, susah untuk dia nak buat color yang unik sikit. So kalau dia buat color merah ke, color pink ke, yang tu menarik sikit lah. Tapi tak ada. Just yang latest pun color gold, ataupun specifically desert titanium. Yang tu macam color gold yang biasa dan nampak macam iPhone 12 Pro Max ataupun iPhone 13 Pro Max punya gold color. So tak menarik sangat actually color dia. Tapi untuk 14 Pro Max ni sangat menarik color dia sebab deep purple, ataupun color 13 Pro Max pun menarik. Ada color biru, ada color hijau dan macam-macam lagi. So ya, pasal color ni aku rasa benda yang penting juga sebenarnya untuk iPhone. Even kalau bercakap pasal screen display pada 14 Pro Max pun, bagi aku masih perform lagi dengan dia punya flat display yang bersaiz 67 inci yang cantik. Siap ada dynamic island display dan support promotion 120Hz. Ada nit brightness yang sama je sebenarnya dengan latest iPhone, iaitu 2000 nits untuk peak brightness dia. Overall aku tak ada apa-apa isu dengan display dia sebab aku rasa semua dah complete untuk iPhone yang dah berusia 2 tahun macam ni. Sebab bila aku dah gunakan 14 Pro Max sampailah latest iPhone 16 Pro Max sekarang ni, boleh kata yang feels dia memang lebih kurang sama je macam latest iPhone, tak kisahlah 14 Pro Max ke 15 Pro Max, 16 Pro Max, memang totally the same sebab size dia sama. And then dia punya nit brightness sama, promotion yang sama. Cuma untuk yang 16 Pro Max mungkin dia slightly bigger sikit, dan juga bezel display
lebih nipis. Tapi kalau tengok betul-betul tak nampak macam perbezaan yang ketara sangat tau. So aku rasa pengalaman dia macam lebih kurang sama je sebenarnya. Kalau korang masih gunakan 15 Pro Max, lagilah sama pengalaman untuk penggunaan untuk 14 Pro Max ni, sebab dynamic island display apa semua memang totally the same display sebenarnya. Cuma 16 Pro Max je dia ada bezel sikit sebab size yang lebih besar sikit dan juga bezel lebih nipis. Yang lain tu memang totally the same. Bagi aku display pada 14 Pro Max ni dah memang puas untuk korang nak layan video, even nak gaming pun bagi aku sedap pegang dengan boxy design. Tak rasa stres sangat tangan kita nak handle smartphone ni, dan juga tak susah lah kalau korang nak pasang tempered glass pada display dia. Dan macam korang semua tahu, sejak Apple perkenalkan iPhone 15 series, Apple tak gunakan nama Bionic pada diorang punya chip untuk Pro model, tapi diorang gunakan nama Pro. So sejak 15 Pro diorang gunakan chip A17 Pro, untuk yang 16 Pro diorang gunakan chip A18 Pro. So boleh katakan yang iPhone 14 Pro Max ni adalah iPhone Pro terakhir yang gunakan chip Bionic, iaitu A16 Bionic, dan juga setup 6GB RAM. Kalau korang tanya aku lah, sepanjang aku gunakan yang iPhone 14 Pro Max ataupun 15 Pro Max dan 16 Pro Max, aku boleh katakan yang pengalaman penggunaan tu tak ada beza ketara sangat. Sebab untuk performance dia pada task yang biasa aku buat, memang lebih kurang je untuk dia punya performance, smoothness ataupun dari segi dia punya display tu sendiri. Sebab untuk performance pada A16 ni dia dah memang powerful enough pada sebuah iPhone macam ni sebenarnya, dengan optimization yang aku rasa dah sebati dengan software ataupun hardware pada iPhone 14 Pro Max ni. So kalau kita bandingkan on paper, mungkin akan ada perbezaan sedikit lah antara ketiga model ataupun 3 chip tu kan. Sebab yang ni A16 Bionic, yang lagi dua atas tu adalah Pro model punya chip kan. So aku rasa untuk dia punya pengalaman penggunaan tak ada beza sangat. Tapi on paper memang nampak perbezaan, even benchmark pun ada beza sikit. So kalau korang tanya aku untuk task yang biasa aku gunakan, misalnya macam social media, communication, like gaming, foto, video, memang tak ada apa-apa isu untuk performance pada 14 Pro Max. Memang semuanya smooth je. So boleh katakan yang chip A16 Bionic pada 14 Pro Max walaupun dah masuk 2 tahun masih lagi powerful. Cumanya ada 3 benda yang dia tak support untuk chip pada 14 Pro Max. Yang pertama adalah tak support untuk korang nak main AAA game macam Assassin's Creed, Resident Evil dan sebagainya. Yang kedua, tak support untuk ray tracing. Dan yang ketiga, tak support untuk features Apple Intelligence. So ini adalah 3 benda yang missing pada 14 Pro Max, tapi benda tu ada pada chip A17 Pro dan juga pada chip A18 Pro. So just Bionic version tak ada semua benda tu. But aku rasa benda tu adalah benda yang remeh untuk aku, sebab aku tak pentingkan sangat pun ketiga-tiga benda tu. Walaupun aku dah gunakan Apple Intelligence pada 16 Pro Max aku, tapi jarang gila aku gunakan features Apple Intelligence. Tapi yang tu aku akan cerita lebih lagi pasal software untuk 14 Pro Max. Now untuk performance dia dalam masa 2 tahun boleh katakan yang masih powerful enough, dan aku jangkakan dia punya performance akan maintain lah dalam masa 2 tahun mendatang lagi. Dan mungkin juga korang akan rasa slightly different dalam masa 3 ke 4 tahun mendatang, memandangkan masa tu memang hardware dia mungkin dah tak support sangat dengan software baru masa tu. Macam biasalah, over the years performance dia makin lama akan makin drop sikit lah, sebab nanti akan ada iPhone baru dan juga ada chip baru dan sebagainya. So iPhone lama ni biasanya dia akan start laggy dan juga start slow sikit. Kalau korang ingat balik, dulu kita rasa iPhone 6 tu dah memang powerful enough, tapi sekarang ni iPhone 6 dah tak relevan gila dan tak support untuk iOS update. So itulah apa yang akan berlaku pada 14 Pro Max mungkin dalam masa 5 ke 6 tahun mendatang lagi. So untuk ketahanan bateri pada iPhone 14 Pro Max ni aku agak impress juga, sebab walaupun dia punya kapasiti tu 4223 mAh saja, tak besar sangat, tapi penggunaan aku untuk ketahanan bateri dia dah memang cukup bagus pada saiz 67 inci macam ni dan pada usia 2 tahun. Setakat ni bateri health untuk 14 Pro Max aku dah berusia 2 tahun ni mencecah 85% lagi, which is bagi aku masih di tahap yang sihat dan tak drop banyak sangat sebenarnya dalam masa 2 tahun. Sebab aku lenjankan kos smartphone ni, tapi bateri dia masih steady lagi. So itu aku impress lah dengan 14 Pro Max ni. Untuk penggunaan harian aku, biasanya aku akan charge full pagi, dan waktu petang dalam pukul 3 ke 4 aku nak kena charge balik sebab dia dah drop bawah 20%. But normally sehari aku kena charge 1-2 kali tu memang biasa. Tapi kalau aku lenjan lebih sikit, dia akan kena charge sehari 3 kali. So bergantung pada cara penggunaan aku. So kalau aku lebih lenjan dekat video, dekat foto, dekat gaming, memang 3 kali sehari tu memang wajib pada 14 Pro Max. But so far, untuk ketahanan bateri dia memang agak impresif, sebab boleh katakan yang 14 Pro Max ni masih steady untuk bateri health dia, dan ketahanan dia boleh dikatakan okey lah. Tak adalah nak tahan lama sangat, tapi dia okey. Kalau bandingkan dengan latest iPhone, memang much better. Macam 16 Pro Max aku lagi tahan lama kalau bandingkan dengan 14 Pro Max ni, sebab 16 Pro Max aku dah gunakan dalam masa hampir sebulan ni. Boleh kata sehari sekali je lah aku cas. So pagi sampai malam, malam aku cas. So rotate balik lah. Cuma satu perkara lah yang aku macam ralat sikit dengan 14 Pro Max, sebab kebanyakan aku punya device sekarang ni memang dah gunakan USB-C dan juga fast charging.
Tapi untuk 14 Pro Max ni tak ada fast charging yang laju sangat. So dia masih dengan 27 watt untuk dia punya lightning port. So ini adalah iPhone yang terakhir yang gunakan lightning port. So that's why itu something yang aku macam bila nak gunakan iPhone yang ada lightning port ni macam leceh sikit. Sebab korang nak kena bawa extra kabel yang macam khas untuk dia saja. Sebab biasanya aku akan bawa kabel USB-C, at least 2 kabel USB-C lah. Sebab aku banyak gila device. Aku akan charge every device aku, macam aku punya laptop, aku punya earphone, aku punya iPhone 16 Pro Max pun dah guna USB-C, tablet dan macam-macam lagi. Tiba-tiba kena ada extra kabel lagi untuk 14 Pro Max saja. So ya, boleh katakan yang lightning port ni dah tak relevan untuk korang gunakan sekarang ni sebab dia slow, tak universal dan tak banyak pun sebenarnya device yang gunakan lightning port macam ni. Kebanyakannya memang device Apple ataupun Beats TWS lah yang gunakan lightning port, tapi itu pun tak banyak. Latest semua dah gunakan USB-C kan. So ya, aku rasa memang bagi aku tak relevan, tapi kalau korang masih okey lagi dengan lightning port, ya tak ada masalah untuk korang gunakan 14 Pro Max. Sebab fast charging dia memang boleh dikatakan level slow lah untuk tahun 2024 ni. Sebab untuk sistem Pro Max pun dia support sampai 45 watt kan. Ini sampai 27 watt paling maksimum. Itu pun ditakkan sampai peak 27 watt. Aku rasa itu saja kekurangan paling jelas pada iPhone 14 Pro Max ni. Selain tu, smartphone ni juga support dengan MagSafe wireless charging 15 watt dan tak ada reverse charging macam 15 Pro Max. Even data transfer pun slow juga tau sebenarnya. Sebab 14 Pro Max ni je support sampai 480 Mbps. Tak sama macam 15 Pro Max yang support sampai 1 Gbps. So memang ada perbezaan sikit untuk dia punya data transfer tu. So yang ni slow sikit untuk korang nak data transfer melalui kabel. Next, untuk kamera. So aku rasa yang 14 Pro Max ni dah memang ada setup kamera yang penting perlu ada untuk smartphone pada tahun 2024 ni. Sebab memang smartphone ni ada triple setup kamera dengan ultra wide dan juga telephoto sekali, dan ini juga iPhone pertama dengan 48 megapixel main camera. Cuma korang kena tahu by default dia bukannya 48 tapi dia gunakan setup 24 megapixel saja. So nak gunakan yang 48 megapixel tu kena enable RAW format, baru dia akan fully 48 main camera dia lah. So dapat high res untuk dia punya RAW format tu. Lepas beribu jenis gambar yang aku dah ambil gunakan 14 Pro Max ni, bagi aku yang kamera dia memang masih perform dan juga relevan lagi untuk korang nak gunakan sampailah sekarang ni. Dari segi dynamic range dia masih cantik untuk kebanyakan gambar yang aku ambil. Dari segi low light pun masih acceptable. Ultra wide pun tak teruk sangat distortion dan dia punya telephoto bagi aku still boleh capture good quality photo. Cuma ada limitation lah untuk dia punya zoom sebab maksimum optical sampai 3 kali saja dan sampai 15 kali untuk digital zoom. Aku rasa ini antara kelemahan untuk kamera 14 Pro Max kalau korang yang suka gunakan telephoto dekat smartphone. Kalau bandingkan dengan latest Android phone, even Mi-range pun dah bagi telephoto yang lagi jauh daripada 14 Pro Max. Tapi 14 Pro Max dia punya kelemahan memang obviously pada telephoto. Sebab aku rasa dia punya zoom tu macam rasa tak cukup kalau nak zoom jauh-jauh. Max sampai 3 kali je untuk dapatkan quality yang cun. Lepas tu memang details dia dah mula kurang sebab gunakan digital zoom. Selain tu aku rasa yang setup kamera pada 14 Pro Max ni dah memang cukup lengkap untuk korang nak gunakan sekarang ni. Cuma dia spoil sikit je dekat telephoto tadi kan. Dan dia tak ada features baru macam photographic style yang best tu kita boleh adjust dia punya gradient apa semua. Dan juga tak ada features spatial photo ataupun video. So just basic fotografi dan juga video pada 14 Pro Max. So tak samalah dengan latest iPhone. Manakala untuk bahagian video pula, aku rasa smartphone ni pun dah complete untuk semua features penting yang korang perlukan. Misalnya macam smartphone ni memang dah boleh rakam video sampai 4K 60fps untuk kamera utama ataupun untuk selfie kamera. Siap ada action mode sekali dan juga cinematic mode untuk portrait video, dan support pause video masa recording lebih kurang je macam latest iPhone sekarang. Tapi make sure korang kena update latest iOS 18 baru korang akan dapat features untuk pause video masa recording. Next, untuk software, so macam korang tahu bahawa 14 Pro Max masih lagi dapat latest update untuk iOS 18 dan aku jangkakan mungkin juga smartphone ni akan dapat dalam masa 4 tahun mendatang lagi. So korang akan dapat latest features untuk iOS dan juga latest security update pada iPhone nanti. So memang 14 Pro Max ni dapat akses hampir semua features baru dekat iOS 18 macam customization home screen untuk tukar warna, alih apps dan widgets yang lebih interaktif, ada juga control center baru yang lebih personalized ikut cita rasa kita dan banyak lagi features iOS 18 yang memang dah ready untuk korang gunakan pada 14 Pro Max. Cumanya features macam Apple Intelligence ataupun Visual Intelligence tak available pada 14 Pro Max. So untuk yang Apple Intelligence khas pada iPhone 15 Pro, 15 Pro Max dan juga semua barisan iPhone 16. So iPhone ni memang tak ada any features AI. So dia just basic untuk korang nak gunakan pada iOS 18, misalnya macam customization home screen tadi dan sebagainya lah. So kalau korang nak gunakan features Apple Intelligence, at least korang kena dapatkan iPhone 16 base model ataupun iPhone 15 Pro, baru korang dapat akses untuk features Apple Intelligence. Dan untuk yang 16 korang dapat akses Visual Intelligence sekali. Tapi sampai sekarang ni tak available lagi untuk korang nak gunakan pada iPhone 16. So soon Apple akan bagi software update
untuk korang gunakan semua features Apple Intelligence dan juga Visual Intelligence nanti. Untuk aku personally, bila dah gunakan features Apple Intelligence dekat 16 Pro Max sekarang ni, memang jarang gila aku betul-betul guna. Boleh kata aku tak fully utilize pun semua kebolehan AI dia, dan aku rasa dia macam tak ada keperluan sangat. Tapi dia lebih kepada macam features yang dah ready kalau kita nak gunakan nanti. Contohnya macam features writing tools yang boleh bantu untuk korang dapatkan satu ayat yang memang nampak cantik dan juga kemas. Kalau korang tak pakar English pun tak ada masalah. Just tulis a very simple words dan writing tools akan bantu untuk karangkan bahasa English tu supaya nampak lebih proper dan juga nampak lebih kemas. So, kalau korang yang tak pakar sangat bahasa English, tak apa, writing tools pada Apple Intelligence boleh bantu untuk korang check grammar, boleh bantu untuk properkan ayat English tu dan sebagainya lah. Tapi untuk 14 Pro Max tak ada. So, aku rasa banyak-banyak features itu antara menarik, dan juga ada Siri baru dengan dia punya glowing effect. Selain tu, features yang menarik juga adalah pada Photos app, korang boleh remove objek ataupun subject dengan features clean up. Yang ni memang biasanya korang akan jumpa pada phone Android punya features AI. But now baru Apple nak letakkan lah. Cumanya 14 Pro Max ni tak ada semua features Apple Intelligence tu. So basic iOS 18 punya features je. Dan ya, aku rasa kalau korang yang memang excited gila nak guna apa semua, memang korang kena at least dapatkan 15 Pro ataupun iPhone 16. 14 Pro Max tak ada, dan bagi aku walaupun tak ada, okey je, tak ada masalah pun. Sebab aku rasa semua dia punya features penting pada iOS 18 tu dah okey untuk aku nak gunakan. Sebab walaupun aku dah gunakan 16 Pro Max, aku jarang gila gunakan semua features Apple Intelligence. Sebab dia lebih kepada kalau ada tu bonus lah untuk aku nak gunakan one day. So bila dah ada, dah ready, so nanti kalau aku nak gunakan, aku just access je. Dia macam itulah. Kalau tak ada tu, tak mencari sangat pun sebenarnya. So overall aku rasa dengan 14 Pro Max ni, dia adalah sebuah iPhone yang dah memang complete untuk semua features penting yang korang perlukan pada tahun ni ataupun tahun mendatang. Sebab untuk dia punya kamera, display, bateri, fast charging tu mungkin ada spoil sikit, dan design pun masih relevan lagi untuk korang nak gunakan. Walaupun usia dia dah 2 tahun, tapi smartphone ni bagi aku masih perform dan juga powerful lagi untuk korang nak gunakan pada tahun ni sebenarnya. Macam features Apple Intelligence tu walaupun tak ada, bagi aku dia macam tak ada masalah yang besar pun, sebab tak efek sangat untuk penggunaan. Asalkan performance dia masih power, kamera masih cantik, video pun cun, dan ketahanan bateri pun masih bagus lagi. But bear in mind, memang iPhone 14 Pro Max sekarang ni dah tak ada unit baru. Even Apple pun dah tak jual yang baru lah. Apple fokus lebih kepada iPhone model baru, misalnya macam iPhone 6 series. So kalau korang nak dapatkan 14 Pro Max, memang kebanyakannya adalah yang terpakai saja, bukannya yang baru. Kalau bandingkan harga baru dan juga harga terpakai, memang jauh sangat beza dia. Sebab harga terpakai sekarang ni memang dah jauh lagi murah kalau bandingkan dengan harga baru dulu. So average harga untuk yang terpakai pada 14 Pro Max sekarang ni, aku tengok lebih kurang dalam RM3,000 sampailah RM4,000, bergantung pada seller, condition dan juga storage yang korang nak belilah pada 14 Pro Max. Kalau ada luck, dapat yang masih lagi under warranty. So ada juga tahu yang masih under warranty. So depends pada iPhone apa yang korang beli ataupun berapa lama dah usia dia kan. Tapi kena hati-hati. Cuma aku recommend kalau korang nak beli iPhone terpakai ni, cari kedai yang trusted dan juga mudah untuk korang nak berurusan. Sebab biasanya iPhone yang second ni kadang-kadang tak ada warranty. Tapi better kalau korang cari yang ada warranty tu lagi bagus. Sebab biasanya macam seller ni dia akan bagi dalam 1 ke 3 bulan warranty walaupun yang terpakai. So at least apa-apa berlaku pada iPhone tu, korang boleh claim. Sebab korang kena tahu bahawa iPhone sekarang ni dia ada sensitivity sikit tau dari segi komponen yang digunakan. So kalau ada komponen yang tak original digunakan pada display dia ataupun pada bateri, memang kalau korang software update dia akan ada isu. Dan juga dekat bahagian setting korang boleh nampak lah bahawa komponen ni tidak original, dan juga dia boleh compromise dekat penggunaan untuk iPhone tu sendiri. Misalnya macam iPhone dengan screen tak original, dia akan effect dekat touchscreen, dekat laggy, dekat dia punya color dan sebagainya. So make sure korang beli iPhone terpakai tu, beli dekat kedai yang dipercayai dan juga mudah untuk korang berurusan. Anything happen, just pergi dan juga claim je. So mudah lah, sebab biasanya warranty untuk kedai ni memang ada. Tapi kalau korang beli dekat seller yang biasa, depends. Kalau ada seller yang bagi warranty, memang bagus lah. Tapi yang tak ada warranty tu, make sure korang check betul-betul supaya korang tak kena tipu. So guys, aku rasa itu saja sedikit perkongsian aku tentang iPhone 14 Pro Max dalam masa lepas 2 tahun. Dan aku rasa setakat ni iPhone ni memang sedap untuk nak digunakan dan memang okey lagi dari segi design, performance, kamera, bateri dan sebagainya. Cuma sikit je tadi dekat dia punya charging port, masih lightning. Itu je. Lain-lain tu memang dah okey dah sebenarnya untuk korang dapatkan dengan harga sekitar RM3,000 mencecah RM4,000 untuk yang terpakai. Kalau korang ada sebarang persoalan, just komen dekat bahagian bawah ni. Kalau korang masih gunakan 14 Pro Max, cuba korang kongsikan korang punya pengalaman dengan iPhone 14 Pro Max dekat bahagian komen, okey? Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.